Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Ada kurang sikit lah, tak fair lah. Tadi speaker pertama suara dia kuat, tapi sekarang ni kurang sikit kan? Okey, boleh saya dapat sekali lagi. Selamat pagi semua, apa khabar semua? Baik. Barulah betul kan? Okey. So tadi kan kita punya Vivian, bila dia berdiri di sini dia cerita apa? Saya punya bahasa kurang bagus lah, kurang fasih lah. Tapi tadi bahasa dia bagus ke tak bagus? Okey. Okay, saya kena banyak belajar lagi dengan dia. Okey. So, sekali lagi selamat pagi kepada semua. Saya memperkenalkan diri dulu sebab saya kali pertama naik ke pentas ini pada hari Rabu. Okey. Nama saya Eden Puah dari asal Pulau Pinang. Okey. Jadi saya harap bagi saya sikit lah kan, sikit masa-masa lah kan. Okey, kita sabar dulu kan, kita relax dulu. Okey, dengar saya dalam 20 minit, 25 minit gini boleh? Okey. So saya harap perkongsian saya pada pagi ini dapat bagi sikit impact kepada tuan-tuan dan puan-puan. So di sini kita nampak, sebelum kita bermula, saya lupa dah kan. Sebelum saya bermula, saya ingin berterima kasih banyak-banyak kepada kita punya BD, kita punya Pak Teguh dan juga kepada syarikat BUP dan juga kepada kita punya tim Supreme Packages, Mr. Tan, dia di belakang, dan tim saya, partner-partner saya, Miss Christina, Miss Annie dan kawan-kawan sekalian. Sekian, terima kasih kerana memberi satu peluang kepada saya untuk berdiri di sini untuk bagi sedikit perkongsian. So macam saya cerita tadi, saya harap melalui perkongsian saya ini dapat membagi sedikit impact kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini kita nampak ada orang yang baru, betul? Dan ada juga orang yang lama. Jadi orang baru, maksud saya orang baru mungkin orang yang baru-baru join dalam atau baru-baru menceburi dalam bisnes ini. Ada yang juga baru nak tengok tentang perniagaan ini. Ini kita kira orang baru. Lepas tu orang lama pula, macam orang yang sudah lama buat, mungkin sudah buat setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun. Kan? Ini kita katanya orang lama. Jadi orang baru dengan orang lama, apa yang kita nak dengar tu berbeza kan? Orang baru apa yang dia nak lain. Orang lama apa yang dia nak lain. Contohnya macam apa yang lelaki nak dengan orang yang perempuan nak, dia lain. Betul? Takkan dua-dua suka benda yang sama kan? So untuk orang baru, untuk orang baru yang baru nak menceburi dalam bisnes ini, nak tengok bisnes ini, atau sudah menceburi dalam mungkin sebulan 2 bulan. So apa kita nak dengar? Apa kita nak sebenarnya untuk orang baru? So kita sama-sama bayangkan, kita sama-sama analisiskan. So hari ini saya jumpa satu perniagaan. So apa yang saya nak? Contohnya bila saya nak menceburi dalam perniagaan itu, apa yang saya akan tengok untuk pertama sekali? Apa yang saya akan tengok? Mungkin orang baru dia nak tahu apa sebenarnya perniagaan ini. Betul? Untuk orang baru dia tak tahu kan. Saya datang ini buat apa? Kawan tiba-tiba tarik saya bila saya makan nasi kandar itu kan. Orang tarik saya pergi datang sini buat apa? So saya sebagai orang baru, saya kena tahu. Satu, apa sebenarnya perniagaan ini? Semua sudah tahu? Sudah tahu? Apa sebenarnya perniagaan ini? Nombor pertama, dalam minda dia. Kedua, apa barang atau apa produk atau apa servis yang perniagaan itu tawarkan? Apa barang itu? Kan? Sebab saya percaya setiap perniagaan dia mesti ada jual dan beli. Tapi sebenarnya apa barang yang kita nak tawarkan untuk hari ini? Kedua, apa sebenarnya produk? Dan bila kita sudah tahu produk, tapi adakah sebenarnya ada pasaran tersebut? Ada pasaran, ada orang nak ke tak? Kan? Bisnes itu, kalau kita nak ceburi bisnes kan, mestilah kita survey dulu. Adakah orang Johor, orang Penang dia suka yung tafu? Kalau saya nak buka satu kedai yung tafu, kalau saya di Pulau Pinang, adakah orang suka makan lekor?
Saya kena tahu dulu kan, kalau saya buka ada customer habis saya kan. So kita kena tahu adakah ada pasaran. Ini untuk orang baru, oh mereka nak tahu benda ni. Okay, untuk orang lama pula macam mana pula? Platform dia sudah tahu, produk dia sudah tahu, plan dia pun sudah tahu. Tapi kenapa mereka nak datang sini lagi? Sebab mereka nak dapatkan satu jawapan. Kemungkinan cara-cara macam mana nak berjaya lagi. Mungkin sudah berjaya, tapi macam mana mereka nak berjaya lagi di dalam platform ini. Okey, mereka nak dapat jawapan itu. Mungkin dia tengok, wah cara-cara, wah tadi Pak Din, tadi yang Kak Ina ada cerita macam ni, meyakinkan lah, saya nak belajar dia. Okey, mungkin mereka nak dapatkan benda itu. Yang kedua, orang lama, dia nak dapatkan apa? Dapatkan aura, semangat itu dia berlainan. Okey, mungkin orang akan tanya, aura itu apa benda? Aura itu semangat itu? Biasalah kan. Apa sebenarnya aura semangat itu? Saya bagi satu contoh. Hari ini saya gemuk. Okey? Memang pun gemuk lah. Okey. So saya ada perut buncit. Hari ini saya nak kuruskan badan macam mana? Oh, saya pergi gym. So hari ini saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Hari ini satu orang pergi gym ada mood tak? Ya, mungkin untuk minggu pertama okey lah. Minggu kedua, hari ini hujan lah. Nah, padahal ada bumbung itu kan, gym ada bumbung. Hujan lah. Minggu ketiga, ini tak boleh lah, saya kaki macam terselip sikit lah. So dia akan macam-macam sebab, alasan supaya kita tak pergi kan. So atau hari ini saya nak pergi gym, saya ajak sekumpulan kawan, jom kita pergi sama. Kalau hari ini saya cakap, saya tak boleh lah, apalah tak boleh kan, saya sakit pinggang pun saya boleh pergi, takkan saya tak boleh pergi kan. So itulah kenapa aura semangat itu penting. Dan juga hari ini kita terima kasih kepada kawan-kawan yang bawa kita mari, sebab dia nak bagi kita rasa aura sebegini. So bagi tepukan kepada orang yang bawa kita kemari sini. Okay. So tadi kembali pula ke orang yang baru. Okey, so perniagaan ini sebenarnya apa? Okey, mungkin ada orang tertanya-tanya lagi, tadi sebenarnya perniagaan ini apa? Dia jual apa? Syarikat dia, tadi saya dengar lah pergi pasal macam mana. Okey, so hari ini bisnes perniagaan kita ini, okey, dia kita tawarkan produk stem cell. Okey, so tadi macam Kak Ina cerita, apa sebenarnya stem cell? So satu kotak stem cell, okey, merangkumi 12 bahan. Okey, ini imbas kembali sikit lah. Okey, satu produk namanya Bertia Placenta, dalam ada 12 bahan. So satu kotak ini dalam ada 60 kapsul yang diperbuat daripada New Zealand. Okey, so bermaksud apakah fungsi dia? Satu produk Bertia Placenta untuk pelbagai jenis penyakit yang dicerita oleh Pak Din tadi. Dia sakit apa Pak Din? Batu dalam empedu. Okey. Ada batu dalam empedu kena kemalangan aksiden lagi. Okey, apa yang dia makan? Bertia. Okey, untuk kedua pula, refresh balik ya. Tadi Vivian dia ada cerita, wah, dia ada kena 3 loteri. So kita refer kepada loteri yang kedua. Mak dia kena apa dia? Mak dia kena apa? Stroke. Kena stroke, bukan kena loteri ya. Kena stroke Okey, kena stroke kali yang kedua. Apa yang dia makan Bertia. Heran adakah tuan-tuan puan heran? Dia kemalangan. Oh, makan bertia. Batu dalam apa tu? Makan bertia. Stroke macam mana? Makan bertia lagi. So hari-hari dia kena makan apa? Bertia. Makan bertia lah kan. Jadi awet muda. So itulah di sini saya pun terfikir-fikir, apalah sebenarnya benda ni, satu jenis untuk pelbagai jenis penyakit. Yes, inilah apa yang syarikat kita tawarkan. Jadi memang tadi sebenarnya kalau ada masa, memang Pak Din dia dah hantar terus 1 jam, 2 jam. Dia biar saya tak ada masa nak bercerita. Sepatutnya macam tu. Tapi kan, itulah kita cerita, testimoni banyak-banyak sangat. Banyak-banyak, cukup banyak sangat. So, tapi kalau kita nak tahu lebih, episode kedua ke, atau kita nak dengar Kak Ina punya perkongsian ke untuk tentang diri sendiri ke, lain kali ya. Hari minggu lepas, minggu depan, hari Rabu, tempat yang sama. So kita di sini kita dapat aura, kita dapat benda itu, itulah saya rasa seronok kan. So produk okey, produk stem cell untuk berbagai jenis penyakit dengan satu jenis benda. Okey, so produk saya sudah tahu lah. Syarikat itu macam mana?
Sebab apa? Sebab hari ini kalau saya nak menjuburi dalam satu bidang, selain daripada saya tahu budak itu ada pasaran, oh orang sakit itu ramai, oh saya ini ada, saya punya sepupu ini macam, oh sudah tahu dah. Tapi jikalau syarikat itu tak okey, saya pun rasa takut juga kan. So saya pun kena tahu bahawa syarikat itu adalah bagus ke tak. Saya kena tahu. Okey, kan? Okey. Hari ini saya menggunakan satu cerita untuk bagi semua tuan-tuan dan perempuan tahu bahawa syarikat ini adalah syarikat yang amat kukuh. Okey. So saya cerita sedikit cerita saya. Okey. Saya masuk dalam bidang ini sudah 4 tahun. Bermula daripada 2018 Disember saya masuk ke syarikat Riway ni. Okey. So bila saya masuk pada 2018 tu saya nampak sebab satu majlis penganugerahan di Singapura. Okey, saya memang tertarik dengan suasana gini. Saya rasa semua ini macam friendly lah. Itulah saya nak tahu lebih tentang benda ni. Okey, lepas saya habis belajar, saya bergraduate daripada Universiti Putra Malaysia. Okey, so lepas graduate, yes, first pekerjaan saya atau perniagaan saya iaitu syarikat Riway. MLM. So masa itu bukan sahaja tuan-tuan dan puan-puan, saya punya ayah lah, saya punya mak lah, saya punya kawan, ini gila dah. Biasanya kalau dapat degree holder, first class degree holder, nak cari kerja senang ke tak senang? Senang. Lagipun kalau di Pulau Pinang, woi gila sini banyak lah woi bro kan. Ada apa kisah lah, lagi apa tu? Kisah lah, Intel lah, macam-macam. Kalau misal kata kita nak masuk kilang 3,000 subscriber lah, betul? Senang. Tapi kenapa you nak menceburi satu bisnes di mana dia tak ada gaji basic, tak ada, kosong. Kalau you ada kerja, you ada lah. Kalau tak ada kerja, tak ada lah. Kenapa you nak menceburi dalam bisnes ini? Kan? So, lepas tu ada cerita lah. So, hari ini saya pun tak cerita banyak. So, itulah. Saya pun tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini, kita keluar. Okay? Kalau bagi saya, kalau berpeluang, saya pun nak masuk ke syarikat yang kukuh, yang berinternasional kan. Selain sebelum saya masuk ke Riway lah. Sebab saya ni kan, saya bukannya ego sikit lah kadang-kadang. Oh saya suka pergi ke syarikat besar, oh saya kerja di Intel, macam melagak sikit lah kan. Orang tanya, you kerja mana? Oh, saya kerja Intel. Oh dia kuat sikit. Kalau kerja syarikat ABC, kerja mana? Bila tahu bahawa Cina kan, kerja mana? Oh tak adalah, adalah. Kalau dulu kan, kalau contohnya kerja Intel, saya kerja Intel. Wah, itu besar-besar punya, itu syarikat internasional. Yes, kan? So bagi saya pun nak menceburi dalam satu syarikat kukuh. So hari sama dengan hari ini. Hari ini kalau saya tak nampak syarikat Riway ni sebagai satu syarikat yang kukuh, atau syarikat Riway ini adalah kecil-kecil, adakah saya sanggup untuk letakkan saya punya jawatan atau saya buatkan saya punya masa depan untuk berisiko untuk mencuba dalam syarikat Riway? Wah, ini taklah kan. Saya belajar susah payah 4 tahun dah, 4 tahun. So sampai dapat first class degree dah. Oh okey dah. Lepas tu tiba-tiba pergi ke syarikat yang tak tahu mana. Tak mungkin saya buat gini. So itulah kenapa saya cerita di syarikat Riway ini sebenarnya adalah syarikat yang amat-amat kukuh. Okey, sebelum saya masuk ke dalam Riway ini, saya cerita bahasa macam Kak Vivian lah. Bercerita kan, memang tak hasil. Bahasa Melayu tak pandai cakap kan. Sebab biasanya dulu saya sekolah Cina, SJKC kan. Semua yang kalau sekolah Cina kan, mula-mula saya masuk EU kan, orang cakap, saya nak pergi solat dulu. Saya tengok dia, apa tu solat lah? Nak pergi mana? Solat? Kita tengah buat kerja. Masa tu kita tak tahu solat itu apa pun, kita tak tahu sampai tahap yang gitu. So okay, sampai memang teruk kan. So sebelum saya masuk ke dalam Riway, kita tengok gambar. Pada tu ada. Oh ini teruk ini saya ni. Bukan adik saya, ini memang saya. So saya mula-mula belajar. So sebenarnya dalam bisnes ini kita senang saja. Kita ikut, kita belajar kan. So benda itu kita betul-betul, kalau kita ikut jejak leader cakap apa, kita ikut, kita belajar, mesti bukan 100% tapi dia akan berjaya. Ini sebelum saya.
cara bercakap, penyampaian saya belajar di dalam Riway. Okay, so bahasa Melayu saya belajar di dalam Riway. Okay, so apa-apa skill-skill lain saya pun belajar di dalam Riway. Okay, so di sini tuan-tuan dan puan-puan kan, ada yang memang mungkin ada orang, ada anak perempuan, ada saudara yang mungkin dia tengah mencari satu peluang. Jadi memang di sini dia satu platform yang memang boleh membantu terutamanya orang-orang muda. Tak semesti orang-orang muda, orang-orang yang nak berjaya, sila yakin kepada saya, percaya kepada saya, ini adalah platform yang terbaik untuk mereka belajar. Sebab kadang-kadang, yes, kadang-kadang ibu bapa kita paling risau apa dah. Anak saya sekarang ni sudah 20 lebih, lepas tu kerja dia tak mau, kan? Tak tahu nak kerja apa. Takut dia campur dengan kawan-kawan yang mungkin yang main motor lah semua lah, kan? Membahayakan, takut gitu, kan? So hari ini jangan risau kepada ada yang anak-anak ke saudara ke sepupu ke, memang mereka nak mengubah diri sendiri. Ini satu platform yang cukup bagus. Sebab dari saya dulu macam ni sampai tak tukar lagi ya. Next. Sama gini. Okey, kalau aku macam ni. So memang ini bukan pengakhiran lah, kan? Sebab last kali ini hitam-hitam tak cantik lah, kan? Kena dia putih baru cantik, betul? Yang tahu tu tahu lah apa itu putih, nanti tanya kawan-kawan apa tu, dia cakap putih-putih tu apa tu. Okey, inilah target kita tu. Okey, so banyak cerita. Okey, so itulah kenapa saya masuk sini, sebab syarikat yang kukuh, kan? So Riway di sini memang satu platform yang amat-amat bagus. Tetapi dia ada tetapi, kan? Ada ramai orang dia salah faham. Petir bagus, produk bagus, Pading cerita, Kak Ina cerita, Vivian cerita, produk bagus, saya nak masuk satu set. Okey, masuk satu set. So tapi kadang-kadang dia tersalah faham. Bila dia nak masuk saja, dia ingat hari ini saya duduk saja saya boleh dapat duit. Itu yang tak betul. So kita kena tahu Riway platformnya bagus, tetapi kan di sini memang tak ada makanan yang percuma. Tak ada makanan percuma. Cuma Riway saja ada makanan percuma tadi, kan? Ada yang makan, ada kan? Makanan percuma lah itu. So maksudnya hari ini kita kena berusaha. Bukannya kita masuk sini terus dia berjaya. Tak mungkin lah. So kita kena berusaha. Jadi berusaha macam mana? Kita kena belajar, bertambah ilmu dulu. Kalau tak, Eden you cakap saja saya masuk pun tak ada duit punya, tengok, kan? Orang dia akan rasa macam dia tertipu, kan? So kita jangan, kita cerita dengan dia. Kalau misal kata kita nak berjaya macam leader-leader di depan, macam Mr. Tan ke, kan? Kita kena berusaha, kita belajar. So sekarang ni masalah datang dah. Okey, belajar. Okey, saya nak belajar dah. Okey, saya nak belajar. Saya belajar dari mana? Saya apa-apa pun tak faham, tak tahu, saya cakap tak pandai. You boleh lah, you cakap pandai, betul, kan? Dulu saya pun bukan macam ni. Mula-mula saya datang, saya dengar saja, senyum saja, saya pun tak cakap banyak-banyak. Okey, so itulah di sini saya cakap sini adalah platform yang bagus. Sebab apa? Sebab banyak benda yang akan sampai kita, dan bukannya kita buat sendiri. Tapi yang pentingnya, adakah anda sudah bersedia untuk menerima cabaran ini, untuk berubah dan berusaha dan kita fight ke puncak yang tertinggi? Adakah anda sudah bersedia? Kan? Bersedia. Kurang kot lagi. Kena? Bersedia. Macam tu. Sebab saya tengok ramai sebenarnya mereka boleh, tapi mereka cakap nak. Tapi dia kekurangan satu, tindakan. So hari ini saya nampak di sini, kan, memang saya nampak dia boleh lagi besarkan lagi. Kita boleh penuhkan lagi di bilik ini, kan. So kalau misalkan hari ini kita fikir, saya memang kali inilah betul lah, saya datang sini, saya dapat satu orang, saya nak berubah, saya nak buatkan sesuatu, saya nak buktikan kepada saya punya ibu bapa. Yes, di sini memang kita boleh menjadi satu teladan kepada kita punya kawan-kawan. So kembali kepada soalannya, adakah anda sudi untuk mengkorban atau mengkorban dan memang kita berusaha, kita rugi sikit-sikit saja, kita belajar saja, okey. So seterusnya, tadi kita cerita, kukuh. Saya rasa syarikat kukuh baru saya masuk. Kalau tak, saya pun tak masuk. Dan selain daripada itu, apakah bukti bahawa syarikat ini adalah syarikat yang kukuh?
Okey. So syarikat ini, syarikat Singapura, semua tahu kan, produk daripada New Zealand. Jadi selama 14 tahun, okey, produk ini dia sudah pergi ke selama 14 tahun sudah pergi ke 14 buah negara dengan hanya satu produk saja. Hebat tak? 14 tahun, 14 negara, satu produk. So apa sebenarnya produk ini? So mana ada di pasaran, adakah produk lain yang sebegini? 14 tahun, 14 negara, satu jenis produk. Okey, ini pertama, kukuh kan. Okey, yang kedua itu harga dia. Tadi Kak Ina ada cerita kan harga dia. Okey, harga dia 14 tahun yang lepas 2008 sampai ke 2023, harga dia adalah tetap ini tetap strong. Okey, saya pernah jumpa satu customer 2020, saya jumpa dengan dia MCO, saya cerita dengan dia macam mana. Okey, 2022